صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita sambung membaca kitab Syama'il Muhammadiyah bagi Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Cuma yang pada malam ini kita akan berada di Syama'il yang ke-28 berkaitan dengan doa sebelum dan sesudah makan. Saya mohon izin tuan-tuan sekalian untuk pada malam ini dua benda saya nak mohon, InsyaAllah. Yang pertama, saya nak mohon izin tuan-tuan sekalian, kita percepatkan sikit ke Syama'il yang ke-39. Kita jadikan Syama'il yang ke-39 ni sebagai sebahagian daripada perbandingan yang saya nak bawa pada malam ini dengan tajuk terapi ketenangan. Minta siapa yang duduk, siapa yang duduk bertepi tu, buku tu tolong edarkan. Saya nak minta izin tuan-tuan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan malam ni untuk bawa balik terus salah satu daripada amalan sebelum daripada tidur. Syama'il yang ke-39 ni adalah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur, yang kita himpunkan dalam bentuk buku ini untuk kita jadikan sebagai amalan saiz poket, insya-Allah, untuk sama-sama kita jadikan amalan bersama, insya-Allah. Itu yang pertama. Malam ni sambil-sambil kita baca Syama'il Muhammadiyah, sebahagian Syama'il merujuk kepada Syama'il yang ke-39, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Sambil-sambil itu kita buat perbandingan bacaan sebelum tidur mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit riwayat tentang apa dia kelebihannya, insya-Allah. Yang kedua, malam ni insya-Allah kita habis 8.43 nak kena tinggal dah. Nak bawa pasport saya dah, tak mahu duduk Malaysia. Jadi kapal terbang pukul 12 suku daripada Pulau Pinang. Hadirin mukminin rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni, saya nak minta izin tuan-tuan, sebab ni baru selesai kita susun, terapi ketenangan, merujuk kepada amalan sebelum tidur. Sebahagian besar daripada amalan-amalan ini ataupun bacaan-bacaan zikir ini telah menjadi amalan kita bersama. Semua telah jadi amalan kita bersama, dan sebahagian besar daripadanya adalah telah kita hafal. Kerja saya dalam menyiapkan risalah yang kita namakan sebagai terapi ketenangan ini, satu, menterjemahkan bacaan-bacaan tersebut. Dua, mentakhrijkan hadis berkaitan dengan bacaan sebelum daripada tidur, zikir sebelum daripada tidur yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, menyusun sekadar yang termampu, berasaskan kepada, walaupun dia tidak menjadi sepenuhnya, tapi kita cuba susun ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian hadis Nabi, dan ayat suci Al-Quranul Karim itu berasaskan keutamaan dengan makna ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi itu, dengan makna kita melihat susunannya tidak semestinya macam ni, tapi susunannya itu seakan-akan dengan kita memulakan yang Nabi kata itu adalah Nabi sering buat, ataupun
Nabi kata sebagai contoh, bacaan yang terakhir sekali, doa yang terakhir sekali itu kita rujuk kepada hadis Nabi SAW yang Nabi kata, waj'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah dia sebagai bacaan yang terakhir sekali sebelum kamu tidur. Jadi kita susun macam tu. Tuan-tuan hadirin mukminin, sambil-sambil itu yang mana yang ada di sini di dalam syama'il kita rujuk dalam syama'il, dan sambil-sambil itu yang tak ada dalam syama'il, riwayat Imam Bukhari dan sebagainya, ada dalam risalah terapi ini. Lebih kurang ada 14 bacaan, ataupun kita ringkaskan kita kata 12 bacaan. Hadirin mukminin rahimakumullah, muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat itu ada 4 perkara yang kita perlu buat sebelum daripada tidur berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama, wudu seakan-akan wudu untuk solat. Fatawadda wudu'aka lis-salati, maka hendaklah kamu berwudu dengan wudu'mu untuk solat. Berwudu untuk wudu yang solat. 1. 2, duduk dengan tenang di tempat tidur. Ada hadisnya, tuan-tuan boleh tengok di nota kaki yang kedua tu. Dan yang ketiga, bersihkan tempat tidur dan alasnya. Dan dalam hadis disebut walaupun dia sudah sedia bersih, walaupun dia sudah sedia bersih, kerana kamu tidak tahu apa yang ditinggal padanya. Dalam bab malam ni tuan-tuan, yang sepatutnya dalam bab yang ke-28 Syama'il Nabi tentang doa sebelum dan sesudah makan, disebut kepada kita bahawasanya syaitan akan mai kacau kita di 2 tempat. Dalam hadis yang sepatutnya malam ni di tempat makan, yang kedua adalah di tempat tidur. Sebab tu Nabi kata, ambillah hujung kainmu dan kibaskan dia, walaupun tempat itu telah sedia bersih. Yang keempatnya, baca dengan tenang bacaan-bacaan berikut. Saya sebut tadi tuan-tuan, dia tidaklah ini susunannya, tetapi kita berusaha untuk melihat dari segi macam mana ketika riwayat itu Nabi SAW menyebutnya. Yang pertama, ayatul kursi. Tak ada siapa pun di kalangan kita yang tak hafal ayatul kursi. Apa dia dalil menyatakan ini sebagai bacaan? Ada 2 hadis. Kita bawa mai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ada satu lagi riwayat tentang Nabi suruh kita baca ayatul kursi ini daripada riwayat Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, nota kaki yang ketiga, muka surat yang ke-6. Saya tak baca ayat per ayat. Semua kita pernah dengar hadis ini dan kita dah hafal hadis ini. Satu hari Abu Hurairah diberikan tugas untuk jaga gedung. Jaga gedung tempat harta zakat dalam bulan Ramadan. Malam pertama, tiba-tiba dia berasa ada orang masuk curi. Dia bangkit, dia boleh tangkap pencuri itu. Pencuri itu minta maaf ke Abu Hurairah, minta maaf sungguh-sungguh, ampun, tabik tuanku, macam-macam dia kata ke Abu Hurairah, minta maaf sungguh-sungguh, aku ni miskin, tak payah buat, dia kata, cari makan pun tak dapat, akhirnya aku terpaksa buat macam ni. Abu Hurairah dalam riwayat yang lain, pasal dia ada berasa kesian, dia lepaslah pencuri ni. Malam, pagi besok dia beritahu kepada Nabi. Nabi kata, malam ni mai pula. Malam besok Abu Hurairah tengok mai sungguh, tangkap pula. Dia pun bersilat dengan Abu Hurairah, macam-macam dia bagi alasan ke Abu Hurairah. Dia kata, kira apa dengan duit zakat ni? Duit zakat ni, apa nama dengan reta-reta zakat ni, barang-barang zakat ni buat apa? Dia kata, akhirnya aku mana pun kena cari aku juga. Dia kata lagu tu. Abu Hurairah lepas pula. Malam ketiga, malam kemuncaknya, pagi besok bila dia beritahu ke Abu Hurairah, Nabi kata, malam ni mai pula. Malam ketiga Abu Hurairah sedia betul-betul, tak ada curi lagi, tangkaplah. Abu Hurairah kata, tak ada pilihan, jahat sangat hang ni, aku kena hantar kat Nabi SAW, wajib aku hantar kat Nabi. Dia kata kat Abu Hurairah, dia kata kat Abu Hurairah kata kat dia. Dia minta maaf Allah. Dia kata, tak payah, aku akan hantar hang kat Nabi. Dia kata, mau dah aku ajak kat hang satu amalan. Kalau hang baca dia sebelum daripada tidur, hang tak akan diganggu sepanjang malam. Rupanya mengaji pak sendiri juga pencuri ni pun.
Abu Hurairah tengok dia. Abu Hurairah kata, kalau begitu apa amalannya, apa bacaannya? Dia kata, bacalah ayatul kursi sebelum daripada kamu tidur, kamu akan selamat pada malam itu dari sebarang gangguan. Abu Hurairah kerana seronok, dia lepas kawan ni. Pagi esok pergi cerita kat Nabi. Nabi senyum. Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadhubun. Dia bagi tahu tu ayatul kursi itu betul walaupun dia tu pembohong. Sadaqaka wa huwa kadhubun. Dia bagi tahu tu betul walaupun dia tu pembohong. Macam ada 2-3-4 hari ni jadi macam tu tuan-tuan. Sadaqaka wa huwa kadhubun. Dia duk cerita macam-macam tajuk 1MDB, nampak macam betul walaupun dia tak mau kata. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, jadi kata Abu Hurairah tanya kat Nabi, siapa dia? Nabi kata, fa innahu iblis. Itu adalah iblis. Poin dia, bila dikatakan sadaqaka wa huwa kadhubun, penyataan dia tentang baca ayatul kursi sebelum tidur itu tidak akan diganggu. Itu tepat kata Nabi. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, di antara bacaan yang perlu sebelum daripada kamu tidur, bacalah ayatul kursi. Satu, kita dah hafal dah ayatul kursi. Yang kedua tuan-tuan, di muka surat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 terjemahannya, bacaan ayat 285, 286 dalam hadis disebut awakhir surah Al-Baqarah. Baca ayat yang 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Dalam hadis Nabi kata, kafatahu, bacaan itu akan mencukupi. Kafatahu, bacaan itu akan mencukupinya. Apa makna mencukupinya? Kita tengok tuan-tuan. Bacaan ayat 285, 286 Amanar Rasul itu berdasarkan sepotong hadis Nabi SAW, muka surat yang ke-8, nota kaki yang ke-4. Berdasarkan sepotong hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir 285 dan 286 dari surah Al-Baqarah pada malam hari, nescaya ia telah mencukupi. Kafatahu, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud kafatahu, maksud mencukupi itu apa? Dr. Mustafa Khin dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin, kita tahu kan syarah kepada Riyadhus Salihin ni ada banyak. Antara dia ada Dalilul Falihin, dan syarah semasa adalah kitab Nuzhatul Muttaqin. Salah seorang daripada penyusunnya adalah Dr. Mustafa Khin. Dia sebut, dia kata yang dimaksudkan dengan kafatah, maksud mencukupi itu 3. Yang pertama, pada malam itu ia akan terhindar dari sebarang kemungkinan yang buruk pada malam tersebut. Dia akan terhindar daripada sebarang kemungkinan buruk pada malam tersebut. Dia akan selamat. 1. Yang kedua, dia akan mudah bangun untuk solat tahajud bagi menyegarkan kembali imannya. Dia jadi jam loceng. 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Yang ketiga, kata Dr. Mustafa Khin, katanya dia mencukupi kerana doa ini ataupun ayat ini mewakili doa-doa yang lain. Apa dia? 3 benda yang memberi kekuatan kepada kita untuk hidup dengan sejahtera, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Afiat, keampunan dan rahmat. Dan ketiga-tiga itu kita gabungkan dalam doa tersebut. Wa'fu anna, afiatkanlah kami. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Ini 3 benda yang akan mencukupkan kita, kerana urusan dunia ataupun urusan akhirat tidak boleh berjaya dengan jayanya melainkan apabila Allah Ta'ala beri 3 benda: afiat, rahmat dan keampunan. Keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Allah Ta'ala beri rahmatnya tanpa keampunan, itu tidak akan menyebabkan dia mendapat husnayain, 2 kebaikan, dan hasanatain, 2 kebaikan. 2 kebaikan itu adalah di dunia dan juga di akhirat. Jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin
dan disyarahkan oleh Dr. Mustafa Khin dalam kitabnya Nuzhatul Muttaqin. Itulah makna kafatahu, mencukupi untuk malam tersebut kalau dia membaca ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, yang dipanggil dengan al-mu'awwidhataini dan qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, muka surat yang ke-9, nota kaki yang kelima. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang membawa maksud adalah Nabi sebelum baginda mengambil tempat tidurnya pada setiap malam, baginda akan menghimpunkan dua tangannya dan baginda meniup ke arah dua tangannya sambil membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu anggota badannya yang terjangkau bermula dari arah kepala dan wajahnya. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok matan hadisnya, itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam bab Syama'il Nabi tentang tidur, Syama'il yang ke-39, hadis yang ketiga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi. Kulla lailatin, setiap malam tanpa gagal dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna jama'a baina kaffayhi? Di antara dua tapak tangan. Dia menggabungkan di antara dua tapak tangan. Dr. Khin memilih untuk menyatakan maksud menggabungkan dua tapak tangan tidak dengan merapatkan dan tidak dalam bentuk doa, tidak buka dan tidak merapatkan, tetapi dia letakkan di celah-celahnya. Kemudian fanafatha fihima, dia meniup sebelum daripada dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dipilih oleh salah seorang syurahul hadis, Al-Kautsari, bukan Al-Kautsari hak kontribusi tu, Al-Kautsari hak sebelum tu. Dia memilih, dia menyatakan dengan 3 pilihan, sama ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian bermula daripada arah muka naik ke kepala sampai ke bawah, satu. Ataupun qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad sekali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, sekali lagi qul a'udzu birabbin nas 3 kali, sekali lagi. Ataupun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dianggap sekali, dan sekali sapu, dan 2 dan 3. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana yang dilakukan dan disebut oleh para ulama, kita kata kita pilih untuk mengikut apa-apa kaedah yang disebut oleh mereka. Kerana zahir hadis Nabi SAW buat macam tu, jama'a baina kaffaihi fanafatha fihima, dia menghimpunkan di antara dua tangannya, kemudian dia meniup kepadanya, dan dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa masaha bihima mastata'a min jasadi, kemudian dia sapu bermula daripada kepalanya, apa yang dia terjangkau. Dia bermula daripada kepalanya dan mukanya, daripada apa yang terjangkau daripada anggota badannya. Dan baginda Ar-Rasul melakukannya 3 kali. 3 kali itulah sama dengan 3 kaedah yang kita sebut tadi, sebagaimana yang disebut oleh Al-Kautsari. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi wa bil murad. Okey, habis. Itu bacaan yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Banyak fadilat tentang surah ni tuan-tuan, dalam banyak keadaan. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi dia mesti ikut sunnah. Dia mesti ikut sunnah Nabi. Orang jadikan ruqayyah dia. Saya pergi jumpa satu tok bawang tu, Allah yarham Ustaz Sani, panjang karim, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia. Dia aksiden hari tu ni. Dia aksiden 46 hari, 47 hari yang lalu. Dia aksiden dengan abang saya.
Saya dengar abang saya duduk bilang hari tu, dia kata sampai hari yang ke-40 yang kedua selamat, dia kata mati lambat lagi. Dia duduk bilang hari. Saya dengar abang saya patah tangan kiri. Jadi pergi jumpa banyak Tok Umar. Salah satu Tok Umar tu kami pergi tengok macam mana dia urut. Sebelum daripada dia urut tu tuan-tuan, dia jampi. Saya dah dengar jampi dia tu, jampi deras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad kulit, samad kulit, samad tulang, samad saraf, samad. Rapatkan samad, termi. Dia campur ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam bab ruqyah, itu di antara ruqyah yang tidak dibenarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai campur kan. Lepas tu dia tarik, inna patahna laka fatham mubina. Dia tak tahu apa nak patah elok lagi. Inna patahna laka fatham mubina. Tuan-tuan orang tahu. Jadi tuan-tuan tu, tapi mujarab boleh ke dah? Tuan-tuan nak tahu di mana? Kita kira lain kali. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, jampi yang macam tu dalam ruqyah syar'iyah tidak dibenarkan melainkan yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bertafaul dan bertabaruk dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Okey, bacaan seterusnya adalah suratul Mulki, muka surat yang ke-12, ke-13 sampai muka surat yang ke-22, 22 sampai muka surat yang ke-22, 30 ayat daripada suratul Mulki. Tuan-tuan tengok di muka surat yang ke-22, nota kaki yang 8. Berdasarkan umum hadis berkaitan kelebihan suratul Mulk yang akan menjadi pemberi syafaat kepada seseorang sehingga dia diampunkan oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Hadis ni menyebut apa? Siapa yang membacanya pada setiap hari, ada 30 ayat dalam Al-Quranul Karim, yushaffi'u li sahibihi, dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, pada orang yang menjadikan dia sebagai amalan, iaitulah suratul Mulki. Cuma di kalangan para ulama berbincang, waktu mana sehingga dia memberi syafaat ini, waktu mana bacaannya. Mereka tengok dan koreksi beberapa hadis, mereka menyimpulkan bahawa bacaannya itu adalah fi akhiri lailati, pada penghujung malamnya, membaca suratul Kahfi. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin memasukkan hadis ini di antara ma yustahabbu liqiraatihi, di antara perkara yang sunat yang dituntut untuk kita membacanya sebelum kita datang kepada tempat tidur kita. Maka bacalah suratul Kahfi, suratul Mulki, 30 ayat. Nabi kata fa innahu tushaffi'u li sahibi, dia akan memberi syafaat kepada sahabatnya, kepada pembacanya dalam 3 keadaan, kata para ulama. Yang pertama, dia akan memberi syafaat ketika mana hidup di dunia, ketika mana kita duduk dalam keadaan sebahagian daripada makna yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bantuan daripada arah yang kita tidak sedar. Itu adalah ketika mana membaca kepada para pembaca suratul Mulki, surah Al-Mulk, surah yang pertama, juzuk yang ke-29. Yang kedua, dia akan memberi syafaat ketika mana menghadapi saat kematian. Sebab itulah dalam hadis menyebut hatta yughfiralah, sehingga dia diampun, dengan makna apabila dia diberikan keampunan, memudahkan dia untuk mati bertemu dengan Allah, qadiratul izzati wal jalal, syafaat dalam bentuk itu. Dan yang ketiganya, syafaat itu akan datang ketika mana kita berada di mahsyar, hatta yughfaralah. Satu-satu amalan yang akan memberi syafaat kepada kita antaranya suratul Mulki, apabila kita menjadikannya sebagai amalan yang kita laziminya. Kata para ulama, itu adalah di penghujung malam. Dalam Tuhfatul Ahwazi disebut itu dibaca pada penghujung malam bagi kita, dengan makna kita membacanya sebelum daripada tidur untuk mendapat syafaat, sama ada ketika mana di dunia ataupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis seterusnya, bacaan seterusnya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Hadis ini ada di dalam kitab kita ni, dalam kitab
Syama'il Muhammadiyah, Syama'il yang ke-39 tentang cara tidur Nabi, hadis yang ke-6 daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Maksudnya ialah segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan memberi segala kecukupan tempat tinggal untuk kami, padahal berapa banyak orang yang tidak punya penolong serta tidak punya pemberi tempat tinggal. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik yang membantu Nabi, dia kata Nabi ini setiap kali iza awa ila firashihi, bila dia nak naik tempat tidurnya, dia nak naik tempat tidurnya, maka ini antara bacaannya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Tuan-tuan, satu orang yang tidur dalam keadaan syukur dan redha, dia akan mati dalam keadaan tenang kalau malam itu dia mati, dan dia akan hidup dalam keadaan yang tenang pada besok pagi sekiranya dia dibangkitkan. Itu yang kita maksudkan dengan ketenangan. Bila dia tutup malamnya dengan tahmid kepada Allah, syukur. Berapa ramai orang yang tak dapat nikmat sebagaimana kita, dan dalam keadaan redha dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Orang yang macam ni, dia akan tidur dalam keadaan yang cukup tenang, yang dalam keadaan yang cukup tenang. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Sampai dia sebut dalam doanya yang sebagaimana yang diajar oleh Nabi, berapa ramai orang yang tak ada tempat berlindung, tak ada orang yang nak beri tempat berlindung, dan tak ada orang nak bagi tempat mencukupi, tak cukup makan, tak cukup dan lain sebagainya. Berapa ramai orang yang macam tu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar erti syukur dan redha sebelum daripada kita mimpi, sebelum daripada kita berada di alam lain. Kerana tidur ni adalah mati kecil. Sebelum daripada kita berpindah ke alam lain buat sementara waktu, maka pada waktu itu diajar kepada kita untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dalam keadaan yang cukup redha. Fakam mimman la kafiyalah. Mungkin tak mewah, mungkin tak hebat macam orang lain, jam pun 293,000, mungkin tak macam orang lain, tapi dalam masa yang sama kita kata kita redha kerana ada orang yang lebih rendah daripada kita. Fakam mimman la kafiyalahu wa la mu'wi. Itu yang diajar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dalam syarah kepada Sunan Abi Dawud bagi doa ini, dia menyebut baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menutup malamnya melainkan dengan syukur dan dengan redha. Syukur dan redha, itu yang diajar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selalunya dikaitkan segi kita, kalau kata dalam risalah ni, dalam Syama'il ni, kita akan jumpa hadis yang kelima. Dan lambang kata Nabi boleh tidur dalam keadaan yang cukup aman. Baik kita tengok tuan-tuan, Ibnu Abbas meriwayatkan dalam keadaan tidur yang cukup jerak. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas, hadis yang kelima dalam Syama'il yang ke-39, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha fa atahu Jibilalun fa adzanahu bis salati faqama wa shalla wa lam yatawadda. Maksudnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur sampai beliau berdengkur. Nafakha, dengkur yang taklah sampai ganggu satu masjid, tak. Dan beliau juga selalu berdengkur halus ketika tidur dalam keadaan duduknya, sementara nak tunggu antara azan Bilal, azan umum maktub dengan azan Bilal. Itu dia akan tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan kadang-kadang nafakha, berdengkur halus. Dan setelah itu disebut hingga Bilal datang dan melantunkan azan. Saat itu beliau bangun lalu melaksanakan salat tanpa berwuduk terlebih dahulu. Masalah fiqh kita tak sepi tak? Nak sebut apa? Nafakha. Disyarahkan oleh para ulama, nafakha itu ialah sehingga kita hilang gham,
duduk dalam lena yang cukup sedap, dalam lena yang cukup sedap. Sebab tu tidak ada orang yang mengaku kata dia tidur berdengkur. Tanyalah siapa pun, saya pun tak pernah dengar saya tidur berdengkur. Semua hidup tak pernah dengar ni. Kita kata gitu kan. Kita kata kerana berdengkur itu adalah duduk dalam gham, habis duduk dalam keadaan tidur yang sempurna. Antara lainnya apabila dia menutupkan malamnya dengan bersyukur dan redha dengan pemberian Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya, bacaan yang seterusnya adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Ini cukup masyhur. Hadis yang kedua dalam bab yang ke-39 ni, dalam Syama'il yang ke-39, hadis yang kedua. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih qala Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini adalah lafaz bagi al-Imam an-Nasa'i dan juga al-Imam at-Tirmizi. Adapun lafaz bagi Imam Muslim adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Kaedah mengajar kepada kita al-amalu bid-dalilaini ahsanu min ihmali ahaduhuma. Beramal dengan kedua-dua dalil itu lebih disukai, lebih baik daripada meninggalkan satu dalil. Ada dua dalil menyebut Bismikallahumma dan Allahumma bismika amutu wa ahya. Kita beramal secara berselang-sili Bismikallahumma ahya wa amut dan Allahumma bismika amutu wa ahya. Riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi Allahumma bismika amutu wa ahya. Riwayat Imam Al-Bukhari Bismikallahumma ahya wa amut. Mendahulukan yang mana pun tak ada masalah apa. Mendahulukan mati pun tak apa, mendahulukan hidup pun tak apa. Ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Adapun doa bangun daripada tidur, muka surat yang ke-26 tu, itu disepakati kedua-duanya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kata hadis ni, wa iza stayqadha qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada satu riwayat Al-Bazzar dia sebut alhamdulillahillazi ahyana min ba'dima amatana wa ilaihin nusyur. Selepas satu dalam bentuk zaraf, satu lagi dia datangkan huruf jar. Dalam riwayat Al-Bazzar dia kata min ba'di ma amatana. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi wa bil murad. Okey, bacaan seterusnya itu adalah Bismikallahumma berdasarkan hadis riwayat Huzaifah bin Al-Yaman, dan dalam kitab Syama'il ni ada hadisnya duduk di yang kedua. Baik, seterusnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun yang sebenarnya mengikut tertib hadis itu Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah. Berdasarkan tuan-tuan tengok di muka surat yang ke-23 nota kaki yang ke-11. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 5361 dan Imam Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa baginda Ar-Rasul telah mengajar beliau dan Fatimah, apabila kamu mendatangi tilammu untuk tidur, maka bertakbirlah 33 kali Allahu akbar, kemudian bertasbihlah 33 kali alhamdulillah, subhanallah, dan bertahmidlah 33 kali alhamdulillah. Kalau susunannya takbir, susunan yang disebut oleh Nabi, takbir, kemudian tasbih, kemudian tahmid. Wallahu ta'ala alam. Tapi di kalangan para syurah menyebut Nabi sebut itu bukan dalam bentuk tertibnya, tapi Nabi sebut itu dalam bentuk nak sebut kata itu yang diajar oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut oleh rawi itu bukan dalam bentuk tertibnya, yakni Sayyidina Ali, dia bukan sebut dalam bentuk tertibnya, tetapi dia menyebut dalam bentuk tiga amalan ini disuruh oleh Nabi untuk kita membacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar. Mengambil umum hadis, bacaan selepas sembahyang, Nabi suruh kita tutup dengan Allahu akbar kabira, dan kita ambil umum itu mencukupkan 100, kita tutup dengan Allahu akbar kabira. Bacaan yang seterusnya muka surat yang ke-24, Bismika Rabbi
wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsaktaha in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dengan namamu aku membaringkan badanku, dan dengan namamu aku mengangkatnya pagi besok. Jika engkau tahankan jiwaku, yakni mematikannya, maka rahmatilah ia. Dan jika engkau biarkan, yakni menghidupkannya selepas ini, maka jagalah ia seperti mana engkau jaga hambamu yang saleh. Nota kata yang ke-12, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Ar-Rasul bersabda, apabila kalian ingin tidur, maka kibaskan tempat tidurmu supaya bersih dengan ujung kainnya, kerana sesungguhnya ia tidak tahu apa yang ditinggalkan di sana. Yang saya sebut awal tadi ni, tempat makan dengan tempat tidur itu akan diganggu oleh iblis. Sebab itulah kita disuruh untuk membaca doa dan juga membersihkan tempat tersebut. Lalu kata Nabi SAW, setelah itu bacalah bacaan ni, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu ibadaka salihin. Seterusnya, bacaan yang seterusnya, Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Riwayat ini dengan lafaz yang seumpama ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara marfu'. Adapun riwayat Imam Tirmizi, tuan-tuan boleh tengok dalam hadis Barra bin Azib juga dalam Syama'il ni, hadis yang pertama, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yamin tahta khiddihi al-ayman wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Dalam riwayat Bukhari secara marfu' itu dengan Allahumma, perawinya sama, adalah Al-Barra bin Azib, manakala dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmizi dengan perkataan Rabb, wahai Tuhan, hindarkanlah daripada azabmu, lindungilah kami dari azabmu pada ketika engkau membangkitkan para hambamu daripada kubur. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, dan baginda Ar-Rasul akan mengiring ke arah kanan, dan bacaan ini adalah ketika telah berada di atas tempat tidur. Itu adalah bacaannya. Seterusnya tuan-tuan, yang terakhir, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Dalam riwayat yang lain, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ada yang macam tu. Yang kita bawa ni adalah riwayat daripada Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahawa baginda bersabda, apabila kamu ingin tidur, maka kamu berwuduk seperti wuduk untuk salat, dan berbaringlah menghadap ke arah kananmu, dan bacalah bacaan di atas. Kata Nabi, fa imitta au mutta, fa imitta au mutta, boleh dibaca dengan mitta ataupun mutta. Sekiranya kamu mati pada malam tersebut, mitta alal fitrah, kamu akan mati di atas fitrah. Sekiranya kamu dibangkitkan pada pagi besok, asabta khairan, kamu akan dapat kebaikan. Apa makna asabta khairan? Kamu akan dapat kebaikan pada pagi besok. Itu terangkum dalam kata-kata Al-Imam Sya'bi. Apabila ditanya kepada Al-Imam Sya'bi, tanyanya kaifa asbahta, bagaimana kamu pada pagi ini, Imam Sya'bi menyebut baina ni'matain, di antara dua nikmat. Nikmat yang pertama, khairun mansyur, kebaikan yang tersebar. Kebaikan kita yang pernah kita buat tersebar. Bila kita hidup, kita boleh dapat manfaat daripada kebaikan yang masih tersebar. Itu nikmat yang pertama, nikmat kebaikan yang tersebar. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan
7 perkara yang kita wakafkan, dan dia makan benda yang kecil-kecil ya. Dia makan jumlah yang sikit-sikit ya. Salah satu dia kata Imam Ahmad, kita kata riwayat tersebut, wa mushaf warathahu, mushaf yang dia wariskan. Tuan-tuan cuba bayang tahun 1997 sambil lalu ke depan rumah, depan kedai HM Osman tu, beli sebuah Al-Quran hak kuning tu, kita pergi letak di Masjid A'la 1997, tulis pula tu dengan ingatan tulus ikhlas cukup tulis. Pi pula tahun 2015 ni, 5-6 hari lepas, tarik buka tengok tulis dengan ingatan tulus ikhlas Haji Abdullah Awangsar. Kalau ada minta maaf, saja tersebut nama tu tuan-tuan, tak ada kaitan dengan Syekh Abdullah, tersebut dia tulis lagu tu. Tuan-tuan, beberapa lama tu kalau ada orang baca, kan dia termasuk dalam makna kebaikan yang telah bertebaran. Khairun mansyur, kebaikan yang telah bertebaran. Kebaikan yang bertebaran ini, dia adalah sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Itulah makna asabta khairan, kamu akan dapat kebaikan kalau kamu bangun semula dengan pada malamnya kamu membaca doa ini. Dan asabta khairan ni'matain, nikmat yang kedua itu disebut oleh Al-Imam Sya'bi adalah wa syarrun mastur, dan keburukan yang ditutup. Keburukan yang ditutup itu adalah nikmat. Kerana kalau sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Allah Ta'ala buka keburukan kita, laftatahna, kita pun tak lalu nak tengok. Kalau Allah Ta'ala buka keburukan kita, kita pun tak lalu nak tengok. Allah Ta'ala tutup keaiban dan keburukan kita, itu adalah sebahagian daripada apa yang disebut sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Asabta khairan, kamu akan dapat kebaikan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah memasukkan hadis ini, hadis berkaitan dengan Allahumma aslamtu nafsi ini, dia masuk di bawah babu fil yaqini wat tawakkul, bab pada menyatakan yakin dan tawakal di dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin, bab yakin dan tawakal, kalau tak salah ingat, hadis yang ketiga adalah hadis ini, atas perkataan wa ufawwid wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Dan itulah makna tawakal. Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab at-tawakkul, bab tawakal. Tuan-tuan balik boleh tengok Riyadhus Salihin, bab yakin dan tawakal, kalau tak salah ingatan hadis yang ketiga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan memberikan kekuatan untuk kita beramal dengannya. Sebahagian besar hak dalam ni tuan-tuan kita hafal dah. Qul huwallahu ahad, ayatul kursi, 2 ayat yang terakhir daripada Al-Baqarah, bismikallahumma ahya wa amut, Allahumma bismika amutu wa ahya, rabbi qini azabaka yawma tub'atsu ibadah. Semua tu kita hafal dah. Tapi kita letakkan, kita saja buat ni tuan-tuan sebagai macam buku panduan amalan, macam buku maksurat, kita buat sebagai buku panduan amalan untuk kita jadikan sebagai amalan kepada kita sebelum daripada kita tidur. Sudah tuan-tuan, sudah tentu lebih baik baca bacaan yang seumpama ini sambil kita nak tidur tu, kita baca tabarakallazi biyadihil mulk. Kalau kita nak ambil Quran kot ni, kita ambil, sudah tentu lebih baik. Saya garanti tuan-tuan, lebih baik daripada baca utusan sebelum tidur. InsyaAllah lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan, lebih baik. Ini sambil baca utusan dia, kena baca pula tentang ruangan hiburan, waktu tu terlena, tertutup atas tu, kacau tuan-tuan. Jadi lebih baiklah baca terapi ketenangan ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita bersama, insya-Allah. Saya minta maaf tuan-tuan, saya nak kena lari-lari berkejaran, nak pergi ke Pulau Pinang, seterusnya nak keluar negara, pergi ke, tak usah sebut mana negara yang bukan Islam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita bersama, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi barakah kepada kita bersama. Sama-sama kita doakan Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk berpegang dengan agamanya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.